Oke, hello guys. Pernah tak kita bergaduh dengan suami ataupun isteri kita? Si suami berkata, "Okey, tak boleh jalan, lampu merah tu, traffic light dah merah." Isteri pula marah, "Pukul 3 pagi ni bang, sebelah tu ada kubur pula, kenapa tak jalan? Mana ada orang di sini lagi?" Pernah tak kita berdepan dengan situasi tersebut? Saya percaya, yes, pasti pernah. Kenapa benda ini berlaku? Kenapa kesefahaman mula timbul dalam keluarga kita? Kenapa komunikasi sudah mulai renggang dan sebagainya? Satu sebab dia ialah personality kita. So hari ini saya akan berkongsi tentang personality yang kita ada untuk memahami pribadi kita dan juga untuk memahami pasangan kita ataupun keluarga kita ataupun orang di sekitar kita. Dengan cara ini kita akan boleh berinteraksi dengan lebih mudah. Kenapa? Sebab kita dah faham kita dah faham orang di sekitar kita, maka mudah untuk kita respon secara baik dan mendatangkan keharmonian bagi pribadi dan juga kelompok kita. Okey, jom kita dengar 4 personality warna yang saya akan kongsikan ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita ini ada banyak sekali personality yang dominan. Namun pada hari ini saya akan berkongsi 4 personality warna. Ya, of course sebelum ini kita akan menjawab ada banyak soalan-soalan personality untuk kita lebih memahami siapa pribadi kita ini, apa personality kita. Namun oleh kerana kita tidak buat sebegitu, saya akan kongsikan secara umum saja yang mana kita boleh lihat dari pemerhatian karakter kita, sama ada itu karakter kita sendiri, pasangan kita ataupun keluarga kita. Okey, so yang pertama sekali karakter berwarna emas. Karakter emas ini seolah-olah kita fikir itu orang tua, itu adalah mak bapa, tetapi tidak juga. Sebenarnya ada juga orang muda, ada juga remaja yang mempunyai ciri-ciri yang pertama ini, iaitu berwarna emas. Okey, apa personality, ciri-ciri umum bagi individu ini? So kita dengar selepas ini. Kalau ciri-ciri ini lebih cenderung kepada kita, mungkin juga kita berada dalam kelompok yang ini. Okey, yang pertama sekali emas. Kita mempunyai ciri-ciri keibubapaan. Tidak semestinya jadi ibu bapa tuan-tuan dan puan-puan, tapi ciri-ciri keibubapaan. Contohnya macam mana ibu bapa tu? Kita selalu akan kata, "Oh no, oh yang ini jangan, itu tak boleh, itu risau, ini bahaya" dan sebagainya. Kenapa? Terlalu menjaga keselamatan, terlalu mengawal. Untuk apa? Memang untuk tujuan kebaikan. Tapi karakter kita di situ ialah kita sudah ada karakter keibubapaan. Anda kata kita keluarga, anda kita abang kepada adik kita. Adik kita nak keluar saja tanpa baju, pergi ambil baju dulu. Adik kita keluar tanpa menggunakan selipar, kita kena pakai selipar dulu. Walaupun dia masih kanak-kanak, remaja dan sebagainya. Okey, ciri-ciri itu. Kemudian terlalu konservatif barangkali. Dia tak suka baju-baju yang wow, tapi dia lebih suka dengan yang dia pakai 2-3 tahun yang lepas. Okey, seterusnya seorang yang tradisional. Dia suka masuk dalam kelompok warga senior dalam hal-hal yang event-event yang agak tradisional dan sebagainya. Seorang yang bertanggungjawab. Okey, seorang yang praktikal, seorang yang rasional, boleh dipercayai, setia, bersistem, ada peraturan dan menepati masa. Ini ciri-ciri individu yang di dalam kelompok emas ini. So, adakah kita mampu berubah? Yes, personality ini kadang-kadang boleh berubah dalam sekitar lebih kurang 3 bulan. Juga boleh berubah kerana kerjaya kita. Mungkin kita ini jenis yang tidak bertanggungjawab, tapi oleh kerana kita telah diberikan kepimpinan di situ dalam tugas kita dan kita perlu melaksanakan kerana tugas kita, maka secara tidak langsung kita lalu mempunyai ciri-ciri sebegini. Okey, kita boleh diubah oleh kerana kerjaya, persekitaran dan sebagainya. So yang pertama sekali inilah dia kelompok emas, di mana mereka punya ciri-ciri adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Adakah kita ada ini ataupun tidak? Setiap manusia ada ciri-ciri berikut, tetapi apa yang membezakan yang saya ingin kongsikan pada kali ini ialah sama ada kita dominan ataupun tidak, sama ada kita lebih cenderung kepada kelompok ini ataupun tidak.
Okey, seterusnya kelompok yang kedua iaitu berwarna biru. Bagaimana kelompok ini? Okey, yang pertama sekali mereka tulen. It is the real self. Yang mereka sendiri, bukan dibuat-buat. Kita letak dia dalam satu kelompok untuk 24 jam. Itulah karakter dia. Mungkin pada mula 1-2 jam dia boleh berlakon, dia boleh tunjukkan karakter dia, mesra dan sebagainya. Tapi bila setelah berjam-jam di situ, dia akan mulai mempamer pribadi dia sendiri. Apa ciri-ciri mereka? Yang pertama, tulen, mesra, mengasihi. Ya, ini mengasihi ini bukan ada pada setiap orang. Hanya orang tertentu akan mempamerkan karakter yang sebegini tau. Ya, walaupun secara umumnya kita semua ada. Tapi bila oleh kerana masa dan sebagainya, memang kita akan lihat orang-orang sebegini akan timbul karakter sebenar mereka. Seorang yang sangat simpati, mereka bukan kasihan saja, mereka kasihan. Kadang-kadang simpati mereka melebihi situ. Mereka mungkin boleh memeluk seorang itu, mereka boleh memberi sedikit ya apa-apa yang mereka miliki kepada orang itu. Mungkin mereka akan sentiasa pergi ke rumah orang itu, akan sentiasa banyak bertanya khabar, akan sentiasa call. Ini berbeza ya dengan kasihan. Seorang yang penyayang, seorang yang setia, seorang yang berseni, seorang yang kreatif, riang, gembira dan beremosi. Sebab itu dalam karakter orang sebegini, andai kata mereka itu anak kita, tak kisahlah anak perempuan ataupun anak lelaki, mereka ini mempunyai karakter yang sangat tulen tau. Andai kata kita marah mereka dalam satu situasi di mana ramai orang, mereka akan sangat terasa. Sebab apa? Mereka beremosi. Hati jiwa mereka sesuatu yang sensitif, rapuh, tetapi mereka sangat mempunyai belas kasihan, sayang, simpati yang hebat ya. So, bagaimana kita tackle orang sebegini? Mungkin cukup kalau kita sekadar menyebut okey anak, ataupun okey sayang, okey adik, lain kali jangan buat lagi, lain kali kita buat secara baik lagi, apa-apa pun ayat itulah. Tetapi dalam konteks dihargai, bercakap kepada pribadi mereka, bukan dimarah-marah ya. Berbeza dengan personality yang ketiga, iaitu berwarna hijau. Yang pertama tadi ialah emas, yang kedua biru, dan sekarang ini ketiga berwarna hijau. Basically warna hijau ini adalah melibatkan pengetahuan ya, semua pemikiran. Kalau yang pertama tadi itu emas itu lebih kepada tanggungjawab dan sebagainya. Biru ini adalah lebih kepada emosi ya. Yang ketiga ini lebih kepada pemikiran mereka, logik tak logik, macam tu. Jom kita tengok apa ciri-ciri umum mereka. Seorang yang cekap, seorang yang ingin tahu, dia nak tahu. Kalau orang tua bercakap je, dia nak tahu walaupun dia masih budak-budak lagi. Ya, karakter dia tu. Dia tanya, "Kenapa macam ni, mak?" "Oh, lepas tu kenapa macam tu, mak?" Orang tua lagi tak tanya, tapi dia lebih-lebih. Kita harus sedar bahawa anak kita itu barangkali mempunyai personality hijau ya, berwarna hijau, karakter dia. So maknanya kalau kita ada satu situasi lain kali, apa-apa tu info yang kita share kepada dia haruslah lengkap dan logik. Sebab kalau tidak, dia akan tanya. Tapi kalau dengan anak kita yang berwarna dua tadi, yang biru tu, kita beritahu dia, rumah si A terbakar lah. Aduh, kasihanlah mak. Jom mak kita kumpul barang-barang kita. Itu yang dia akan buat. Dia akan kumpul barang-barang dan nak bantu. Manakala yang ketiga ni, aduh kasihan mereka ni. Kenapa mereka ni tak cek wire mereka ke setiap 2-3 tahun? Kenapa mereka ada call bomba tak? Apa yang mereka buat? Kenapa macam ni? So benda-benda yang logik, rasional semua akan keluar dari mulut mereka. So di sinilah kita tahu bahawa karakter mereka ini berbeza ya. Seorang yang berasaskan teori, seorang yang bijak, mahir, kompleks, dia cool, sabar, luas pengetahuan, berfalsafah, prinsip, logik. Semua ini ada dalam karakter yang berwarna hijau ni. So bila kita berdepan dengan kawan kita yang sebegini, dia seorang yang banyak membaca barangkali, berpengetahuan luas, pemikiran dia akan berasaskan logik, prinsip dan sebagainya. Jadi kalau orang ini asyik tanya je, kita harus faham dan kita layan dia sesuai dengan dia personality dia ini, maka komunikasi kita akan harmoni. Kalau kita tak nak layan dia, contoh kau ni banyak tanya lah, lepas tu dia pula beritahu, kau ni memang tak nak
tak nak share, tak nak kongsi dan sebagainya. So konflik mungkin berlaku. Okay, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, berwarna jingga, oranye. Bagaimana karakter individu mereka ini? Seorang yang jujur. Okay, this is me. Okay, seorang yang cergas, sentiasa mengambil peluang, spontan, tidak malu, bersemangat, realistik, tiada sentimen. Seorang yang berani, tabah, adventurous. Okay, jom kita pergi pantai, kita nak buat satu game, jom. Kalau pembelajaran mereka, okay, kamu salin ya, salin sekali, salin 2 kali, kurang minat. Tapi untuk kelompok ini, kalau kita beritahu, okay, siapa yang dapat buat benda ni, habiskan 2 kerja rumah ni dengan cepat, maka kita akan dapat akan diberi hadiah. Contoh macam tu. So bila dia dengar saja hadiah tu, dia punya kecenderungan untuk buat benda itu akan sangat hebat. Okay, so adventurous. So setiap peluang diambilnya sebagai satu cabaran bagi dia. Bukan cabaran kerana susah, tapi cabaran kerana dia push themselves to itulah karakter mereka ya. Mereka suka sesuatu yang bersifat sebegitu. Okay, so bila mendengar 4 personality ini tadi, yang pertama, apa personality anda? Yang kedua, macam mana kita nak respon kepada orang yang mempunyai personality seperti yang saya sebut tadi. Okay, so agak-agaknya macam mana? Mungkin kita mula fikir sekarang ni, suami, isteri kita, anak kita macam mana? Yes, that's very good. Kita cuba dalami mereka, kita tengok bahasa-bahasa mereka, karakter mereka, dan kita tahu. Yang kedua, macam mana kita respon kepada mereka. Contohnya, kalaulah anak lelaki kita yang kecil itu, dia seorang yang berjiwa sensitif, biru. Jadi kita tak perlu nak marah dia di pasar, kita tak perlu nak marah dia. Tetapi cukup dengan beritahu, adik, kalau macam ni, kalau orang pergi ke rumah kita, orang tengok malu kita macam ni. Nanti orang tengok mainan adik bersepah, malu pula kita ni. Ya, itu cukup. Tapi bagi yang berwarna emas, kita beritahu mereka, okey adik, nanti uncle akan datang, pakcik kita akan datang pada jam 4 petang. Nanti buatlah apa yang patut. Ni semua dikemas dan sebagainya. Pasti dibuat. Kenapa? Tanggungjawab ada di situ. Ya, sebelum pukul 4 benda tu dah tersusun, dah sistematik, dia dah tahu tanggungjawab. Nanti seperti biasa, kalau pakcik datang tahu apa nak buat, salam dan sebagainya, contohlah. Ya, ini contoh yang saya berikan. So mereka ini akan buat. Sama juga dengan orang yang berwarna hijau. Okey, nanti pakcik datang, buatlah apa-apa yang patut. Sebab kalau nanti pakcik datang, dia tengok macam ni, kenapa ni macam tak logik je rumah ni, ada orang tapi tak kemas. So hal-hal macam tu, ayat-ayat yang sesuai dengan siapa mereka itu yang harus kita keluarkan, yang harus kita sebut, supaya bila mereka dengar, mereka akan respon secara baik berdasarkan siapa mereka. Sama juga dengan yang jingga. Kalau kita beri tanggungjawab pada mereka, alamak, tak payahlah dia orang datang ni, relax lah, macam kita pun selamba aja, itu kan keluarga kita, contohnya bagi mereka. Tapi macam mana kita nak handle anak kita yang jingga ini? Ialah, okey, ni adik, kalau adik dengan abang nanti akan hantar pukul 4. Kalau semua okey, petang ini kita pergi ke KFC, ataupun lepas ni boleh main game. Kita beri dia ganjaran macam tu. Ataupun kalau semua nanti ada yang tak okey, pakcik datang, tak ada game hari ni, tak ada handphone hari ini. So bila mereka mendengar macam tu, itu adalah satu attitude yang sesuai dengan jiwa pribadi mereka. So mereka akan react sesuai dengan siapa mereka. So guys, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, 4 input yang saya sudah kongsikan panjang lebar sebentar tadi, mudah-mudahan dapat membantu kita dalam membawa hidup kita lebih baik, lebih harmoni, dan menjadi lebih hebat. Okay, so all the best. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng itu untuk update info yang terkini. Thank you.